Penguasa Sains Kesihatan HSA menyita lebih 700,000 produk kesihatan yang tidak sah tahun lalu, iaitu peningkatan hampir 40% berbanding 2021. Bernilai sekitar $640,000, kebanyakan produk itu merupakan ubat batuk dan makanan perangsang untuk lelaki. Dalam laporan tahunannya, HSA menyatakan pihaknya meningkatkan operasi penguatkuasaan ke atas para pembekal haram di lokasi-lokasi seperti Geylang. HSA juga bekerjasama dengan platform e-dagang bagi mengeluarkan lebih 450 barangan jualan yang disenaraikan. Senarai itu termasuk produk terlarang yang mendakwa boleh merawat alahan atau eksima. HSA menambah produk-produk sedemikian mungkin mengandungi bahan ubat berbahaya dan bahan terlarang yang mungkin menyebabkan kesan kesihatan yang teruk. 3 kanak-kanak termasuk seorang bayi misalnya mengalami reaksi teruk selepas menggunakan krim untuk ruam. Bayi itu perlu dimasukkan ke hospital. HSA menggesa orang awam agar berhati-hati terhadap tawaran yang kelihatan terlalu baik untuk dipercayai. Sebuah hub kesihatan baru di Kem Kranji Ketiga akan menyediakan jagaan kesihatan sehenti bagi kaki tangan Angkatan Bersenjata Singapura SAF di daerah Chua Chu Kang dan Mandai. Pusat itu yang dilancarkan Menteri Negara Kanan Pertahanan Heng Chee How adalah yang pertama daripada 6 kemudahan serupa yang akan dibina di merata Singapura. Ia bakal memberikan sokongan kepada lebih 60,000 kaki tangan SAF. Ia adalah sebahagian usaha untuk meningkatkan mutu jagaan dan menjadikan jagaan kesihatan lebih mudah diakses. Sebuah bilik kecemasan dan 10 bilik bertemu doktor disediakan. Terdapat juga khidmat penuh bagi menjalankan imbasan X-ray. Pusat di Kranji ini juga lengkap dengan pusat rawatan pergigian terbesar dengan 6 bilik pembedahan. Pusat perubatan ini juga siap untuk menangani pandemik dengan bilik-bilik pengasingan disediakan. Ia juga menawarkan khidmat perubatan dalam talian, sementara sistem bekalan ubat-ubatan adalah secara automatik untuk mengurangkan risiko kesilapan. Dengan sistem medikal perubatan yang baru ini, ia telah memberi saya masa untuk meluangkan kepada pesakit kami untuk menjawab segala soalan yang mereka ada tentang perubatan ataupun lain-lain. Tahun 2022 menyaksikan lebih ramai siswaza tempatan dapat pekerjaan tetap 6 bulan selepas tamat pengajian. Lebih ramai juga meraih gaji lebih tinggi. Ini hasil tinjauan ke atas lebih 12,000 lulusan 4 universiti tempatan. Daripada 10,700 lulusan universiti yang mencari pekerjaan, hampir 94% mendapat pekerjaan tertentu. Hampir 90% pula meraih pekerjaan sepenuh masa. Mereka yang mendapat pekerja sambilan atau kerja sementara merosot hampir separuh kepada 4,5%. Lagi 1.8% merupakan pekerja bebas. Gaji median bulanan para siswaza yang bekerja sepenuh masa juga naik melepasi $4,000 bagi pekerja sepenuh masa. Pendaftaran untuk rakyat Singapura menunaikan ibadah haji akan disambung semula esok. Pendaftaran akan bermula pada jam 10 pagi. Demikian menurut Majlis Ugama Islam Singapura MUIS menerusi kenyataan di laman Facebooknya petang tadi. Penyambungan semula pendaftaran haji dilakukan sementara MUIS mengatasi tunggakan kira-kira 35,000 pemohon yang sudah berdaftar menerusi sistem pendaftaran awal haji AHRS. Ini dapat dilakukan setelah Singapura diperuntukkan kota rasmi sebanyak 900 tempat haji tahun ini. Orang ramai boleh melungsuri laman web tertera untuk mendaftar dan mendapatkan lebih banyak maklumat. Perpustakaan pertama dengan khidmat layan diri penuh di Singapura dibuka hari ini. Terletak di City Square Mall untuk tempoh 6 bulan akan datang. Perpustakaan tersebut mahu menjadikan proses meminjam buku lebih mudah. Ia turut menggunakan teknologi canggih seperti robot yang boleh berbual. Robot Mr. Kiasu ini yang berdasarkan watak buku komik tempatan boleh menjawab soalan-soalan anda dan menyarankan buku untuk dibaca. Robot ini juga boleh menjelaskan mengapa tiada kios meminjam buku di perpustakaan sementara ini. Anda hanya perlu berjalan menuju pintu keluar dan mengesahkan buku yang ingin dipinjam. Untuk menggalakkan para pembaca baru, perpustakaan ini hanya mempunyai buku komik Jepun ataupun manga. Saudara, selepas lebih 3 tahun ditiadakan, siaran berita Mediacorp di luar studio
kembali menemui anda Sabtu ini dalam acara khas Mediacorp untukmu di Wan Punggol. Ini adalah sebahagian daripada usaha kami untuk mendekati anda, penonton setia kami. Selepas Orchard Road, Jurong dan Geylang Serai, Berita Mediacorp kini bergerak pula ke kawasan Timur Laut menerusi acara khas Mediacorp untukmu di Wan Punggol. Acara kali ini menggandingkan pelbagai platform Melayu Mediacorp iaitu Suria, Warna 942 dan juga Berita Mediacorp. Ia juga lebih istimewa kerana meraihkan kebersamaan dengan anda, pengikut setia kami setelah mengharungi pandemik selama 3 tahun dengan Mediacorp memainkan peranan strategik. Sepanjang 2 tahun pandemik ini, Mediacorp sebagai media nasional itu memainkan peranan strategik selama pandemik itu, menyebarkan maklumat, memberikan penjelasan kepada siapa? Kepada masyarakat. Dan kami ingin bertemu dalam kali ini untuk merakamkan terima kasih kami. Dan inilah tujuan utama untuk mengakrabkan lagi silaturahmi yang sudah lama terjalin dan agak terputus sedikit waktu COVID-19. Pelbagai aktiviti akan diadakan sepanjang hari untuk seisi keluarga, termasuk demonstrasi memasak bersama Chef Bob, segmen Gerak Warna dan penampilan hos dan peserta Juara Mike Junior. Nantikan juga tayangan dokumentari khas Selera Kita, Forum Kesihatan bersama Setiausaha Parlimen Kanan Kementerian Kesihatan Rahayu Mazam dan juga Dr. Eli Sabrina. Kita cari satu tema yang agak dekat dengan masyarakat. Sesuatu yang masyarakat boleh bawa pulang, dapat memanfaatkan daripada apapun kegiatan yang mereka ikuti. Jadi kami fikir gaya hidup sihat adalah sesuatu yang agak current, terkini dan agak akrab dengan masyarakat. Ini juga peluang untuk anda mencuba bakat membaca berita, beramah mesra bersama para penyampai kami dan menonton Berita 8 Malam secara langsung dari Wan Punggol.